Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia Sahibu Fadilah, Tuan Pengerusi Surah Al-Ukhuwah, Tuan Haji Fauzi, ahli jawatan kuasa, pihak pengurusan pengajian online, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, dalam suasana sekarang, hasil daripada inisiatif pihak Surah Al-Ukhuwah, dapat saya hadirin hadirat muslimin dan muslimat, kita dapat meluangkan masa seketika dalam ruang waktu ini untuk sama-sama kita menimba ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha yang kita laksanakan ini, kita tidak ketinggalan dalam memburu amal, memburu ilmu, dan seterusnya memburu keridhaan Allah dalam usaha ilmu yang tercinta ini. Sesungguhnya usaha mencari ilmu tidak pernah kita hentikan. Kita berusaha mencari ilmu dan seterusnya kita amal. Kerana inilah tanggungjawab besar yang telah diamanahkan Allah Ta'ala dalam kehidupan yang sementara ini. Dalam kuliah-kuliah sebelum ini kita berbincang, berdiskusi mengenai kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ataupun dengan sinonim namanya hadis 40 riwayat Imam An-Nawawi. Kita tiba pada hadis yang keempat. Kita turut menggunakan kitab yang mensyarahkan hadis tersebut yang telah diusahakan oleh Al-Fadil Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, merangkap Menteri Hal Ehwal Agama Malaysia. Beliau telah mengarang kitab Al-Kafi yang mensyarahkan hadis berkenaan. Jadi untuk membantu syarahan tersebut, kita menggunakan pakai kitab beliau insya-Allah. Kita tiba pada hadis yang keempat dengan tajuk Kejadian Manusia dan Amalan Berdasarkan yang Terakhir. Hadis ini agak panjang. Menjadi adab dalam pengajian hadis, kita dituntut untuk membaca matan ataupun teksnya terlebih dahulu. Walaupun ada setengah kalimah agak janggal bagi kita kerana lazimnya kita berinteraksi dengan bahasa Melayunya apabila disebut ayat Quran, apabila disebut hadis-hadis Nabi, ada keberkatannya yang tersendiri. Kerana lafaz itu adalah lafaz asal. Mari kita tengok bagi tuan-tuan perempuan yang ada kitab, boleh rajak ataupun selepas kuliah ini. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakuna 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayki al-malak fayanfukhu fihi ruh wa ya'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'in fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum li'amalu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha
wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaku wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayki al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sudah menjadi kelaziman dalam mana-mana pengajian hadis akan diterang mengenai sanad dan kemudiannya akan diterang ataupun disyarah tentang teks hadis. Hadis ini ternyata amat sahih lantaran telah dikumpulkan oleh Syaikhan. Itulah gelaran yang diberikan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Boleh dikatakan sepakat ahli sunnah wal jamaah bahawasanya hadis riwayat daripada Syaikhan iaitu Imam Bukhari dan Muslim adalah disepakati. Tidak ada pertikaian, tidak boleh ditolak. Oleh itu kedudukan daripada hadis Sahih Bukhari maupun Muslim merupakan sumber yang penting selepas Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah saya sentuh tadi, kita akan turut berbincang mengenai sanad. Sanad ialah yang menghubungkan hadis. Ada pelbagai peringkat sanad. Sanad yang paling unggul ialah seperti lafaz sami'tu, aku mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lain dan jumlah yang ramai. Ini hadis dalam bentuk yang agak kuat. Ada hadis yang agak terpotong peringkat awal diriwayatkan oleh tabi'in. Ada juga hadis yang diterima di kalangan tabi'in, bukan masuk bila terpotong peringkat pertama yang sudah ditolak, tak. Ini perbahasan dalam ilmu hadis. Namun bila mana didengari oleh sahabat sendiri, kemudian disebarkan, didengari, dihafaz oleh sekumpulan sahabat yang ramai, maka menjadi tanggungjawab kita pula menyambung sanad. Dalam arti kata yang lain ialah mengambil hadis itu, lalu dimanfaatkan, diamalkan, dihayati dalam kehidupan seharian. Inilah bezanya dengan keterangan ataupun news, fact yang lain. Ia tidak ada perbincangan sanad. Tapi dalam bab amanah agama, adanya perantara pencerita, pengkisah yang mengutarakan sesuatu fakta, lalu perantara itu diiktiraf, maka menjadi kewajipan untuk umat mengambil tanpa berlakunya pertikaian apabila periwayat ataupun perawi terdiri pada golongan yang thiqah, golongan yang dipercayai, yang sudah tentu di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang tercinta. Antara hadis yang terkuat diriwayatkan lapis pertama memang sahabat, bukan kelompok ataupun generasi yang lain. Ada hadis yang terpotong. Ini tidak dapat dibandingkan dengan hadis Nabawi yang memang didengari sendiri oleh para sahabat, seperti yang meriwayatkan hadis ini iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun saya muslimin dan muslimat, kita bukanlah generasi awal yang mendengar secara langsung kepada Nabi, namun fadilat kelebihan memegang amanah agama tetap terkena tempias ke atas kita semua. Walaupun kita bukan sahabat, tetapi kita menghargai setiap mutiara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga beroleh faedah dunia dan akhirat. Adanya keberkatan Tuhan. Kita dianggap umat yang sejati. Sebagaimanalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamal. Nabi memuji, tuba, beruntunglah bagi mereka yang tidak melihatku tetapi beriman denganku. Mereka tidak beriman denganku tapi mereka bersungguh-sungguh beramal dengan risalah Islam. Mereka pula mengambil mutiara-mutiara hadis untuk diamal dan disebarkan kepada pihak lain. Oleh itu saya berharap kepada Allah saya mendapat kurniaan itu. Tuan-tuan puan-puan pun mendapat kurniaan itu akibat kita sudi meluangkan masa mendengar hadis-hadis Nabi yang mempunyai kualiti, yang mempunyai nilai yang amat tinggi di dalam perbincangan agama. Bukanlah maksud saya keterangan daripada ilmu lain perlu dibuang ataupun dipinggirkan, tak. Namun kita kena akui bahawanya sumber Al-Quran, semua hadis ada sumber yang amat penting. Ada juga pihak yang jumud bila bincang Quran dan Sunnah itu sahaja, tak. Bahkan ada lagi ilmu fardu kifayah yang perlu dikuasai oleh umat
Tapi malang ada di kalangan umat bak ilmu fardu kifayah, bak sainsnya, perubatannya, bak ilmu keduniaan begitu berlumba-lumba dan kuasai, tetapi dia memperkecilkan ilmu ini, satu kerugian dunia dan akhirat. Dan demikianlah bagi golongan agamawan, walaupun dia menguasai dalam bidang ini, dia memperkecilkan ilmu fardu kifayah, dia juga mengecilkan urusan agama. Ada hadirat boleh rajuk dalam kitab seperti Ihya Ulumuddin membincangkan hal ini, bahawa ilmu fardu ain penting, ilmu fardu kifayah penting, ilmu alat iaitu ilmu yang menghubungkan kepada faham urusan agama juga penting. Semua ini perlu diurus takbir dengan baik oleh umat. Kalau tak, umat akan menjadi lemah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana kita membaca manaqib ataupun biografi para sahabat, antara pengajaran penting ialah kita nak contohi dia orang. Walaupun mereka ni hebat, macam tak tercapai oleh amalan kita, macam tak boleh nak tiru, sesungguhnya memang boleh diikuti. Sebab Rasulullah SAW pun boleh diikuti, tambah lagi lah sahabat yang mengikuti Nabi SAW. Ashabi kan nujum, kata Nabi SAW, para sahabatku umpama bintang di langit. Siapa yang mengikuti sahabat akan beroleh petunjuk. Jadi jangan ada di kalangan kita yang terpikat dengan bacaan sejarah memperkecilkan para sahabat. Sejarah bukan sumber agama semata-mata. Sejarah yang diakui oleh agama ialah yang ditulis oleh ulama mutabar, berlandaskan Quran dan hadis, keterangan yang tak bercanggah dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga buku-buku sejarah yang cerita tentang masalah sahabat, tetapi penulisan itu tak adil. Jangan dibaca, dipercayai, sekadar baca tak apa, dipercayai, dipegang, maka orang itu boleh menjadi golongan Syiah, terpikat dengan Syiah, mengiyakan hujah Syiah, akhirnya dia akan terjebak dalam kancah memperkecil, memperhodohkan, merendahkan martabat para sahabat Nabi yang telah disucikan, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana pengorbanan sahabat begitu tinggi, tiada bandingan berbanding manusia yang lain. Bila mana kita melihat hadis ini telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kita melihat sejarahnya, latar belakangnya, kita ingin mencontohi beliau. Dalam kitab yang kita bincangkan ini, nama penuh diutarakan. Macam mana boleh utara? Macam mana boleh sebut? Kerana ini peninggalan zaman berzaman. Kita sendiri sayang diri kita, sayang anak pinak kerabat, keturunan yang atas tu mungkin kita tak ingat semua. Tapi uniknya bangsa Arab, mereka simpan nama-nama. Kita sendiri, saya, tuan-tuan, kita boleh buat usaha yang baik ni. Tauladan yang baik pada mereka, mereka simpan nama keturunan agar dikenang. Nenekmu, tok wanmu, kerabatmu ni di kalangan beriman pada Allah, berbangga atas reason, atas alasan itu. Kenapa disimpan nama-nama yang panjang? Antara tujuannya ialah untuk membuktikan orang ni bukan individu lain. Sebab orang lain pun ada yang bernama Abdullah. Demikianlah kita ada bernama Ismail, ada nama Zainab, ada nama sekian-sekian. Tetapi macam mana nak tahu beza dengan binnya? Kadang bin pun sama. Jadi nak lihat bin apa selepas itu. Dalam kitab disebut Abdullah bin Mas'ud, bin Ghafil, bin Habib, bin Huzaili. Dan juga digelarkan namanya Abu Abdurrahman, kerana salah seorang anak kepada Abdullah bin Mas'ud bernama Abdurrahman. Short name bagi gelaran sahabat ini adalah Ibnu Mas'ud. Tadi Abu Abdurrahman dipanggil gelaran sampingan ataupun kunyah. Macam kita lah orang panggil Pak Long, Pak Ngah, itu gelaran sampingan. Bangsa Arab dia ada lagi satu gelaran, laqab. Laqab ni gelaran besar. Contohnya Singa Padang Pasir, Perwira Kota Mekah, Pejuang Handal. Ini gelaran-gelaran yang dinamakan laqab. Gedung ilmu, inilah laqab. Short name bagi Abdullah bin Mas'ud ialah Ibnu Mas'ud. Seringkali saya sebut dalam kuliah, kita sendiri pun yang Melayu ni pun boleh guna pakai Ibnu dengan syarat nama
Abdullah lah di depan. Kalau perempuan tak boleh lah sebab bukan nama Abdullah. Syaratnya Abdullah di depan. Contohnya Abdullah bin Ismail, maka boleh digelarkan disebut Ibnu Ismail. Ibunya, iaitu ibu kepada Abdullah bin Mas'ud, Ummu Abdillah, daripada kabilah Huzaili juga. Beliau iaitu Ibnu Mas'ud ini termasuk di kalangan yang mula-mula memeluk Islam. Dalam istilah Al-Quranul Karim disebut As-Sabiqun Al-Awwalun, generasi awal. Dipuji oleh Allah. Sila rajak seumpama surah Taubah. Ada di kalangan sahabat ada beberapa ranking. Namun semua itu individu terpilih dilahirkan di zaman itu. Tetapi yang generasi awal dinamakan As-Sabiqun Al-Awwalun. Macam tuan-tuan perempuan lah yang mula bina surau, yang mula buat pusat Islam di tempat tertentu, yang mula panggil orang solat jamaah, yang organize kuliah ilmu. Kita juga As-Sabiqun Al-Awwalun. Dengan syarat apa kita buat demi Allah, bukan kerana manusia. Kalau tak, usaha bertungkus lumus merancang projek jamaah itu, merancang pembinaan surau dan sebagainya, bina masjid dengan wang sendiri, ada bagi duit, menjadi sia-sia di sisi Allah. Bila kita buat nak cari nama, bila kita buat kerana nak dapat pujian, bukan kerana Tuhan, maka hal ini menjadi kerugian di akhirat kelak. Al-munabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, tahukah orang yang rugi amalnya? Antaranya dalam nas yang lain, di samping ayat itu menekankan orang yang sesat dalam hidup. Dalam nas yang lain, orang yang rugi ialah orang yang buat amalan bukan kerana Allah. Dia merasa indah dengan amalannya, tetapi dipandang jelek di sisi Allah. Dia buat amalan bukan kerana Tuhan, ada maksud untuk manusia. As-sabiquna awwalun terdiri daripada mereka yang awal memeluk Islam. Sudah tentulah nama besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah tentulah nama besar seperti Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Kita sering terdengar bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah orang pertama memeluk Islam. Sebenarnya ia adalah lelaki pertama yang memeluk Islam. Individu insan pertama yang memeluk Islam adalah di kalangan wanita. Itulah Ummul Mukminin, ibu bonda kepada orang-orang beriman, bonda kepada kita jua. Itulah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Demikianlah pada hari ini, dalam usaha pengajian, dalam usaha bakti, kadang-kadang pihak muslimat agak ke hadapan. Mereka hadir ke kuliah ilmu yang berlangsung setengah tempat cara langsung. Mereka bawa catatan, mereka mendengar dengan baik. Walaupun mereka ni sibuk sebagai suri rumah, ataupun bekerja sibuk dengan urusan dapurnya, urusan anak-anak, namun mereka sudi juga hadir bersolat jamaah seketika, mereka sudi mendengar kuliah ilmu seketika, mereka pandai membahagi waktu. Begitu juga tuan-tuan pun begitu, sibuk dengan kerja ada bawa balik tadi ni. Ada bawa letih, nak rehat di rumah, tengok-tengok, dapati tengok iklan daripada Tuan Haji Fauzi ada pengajar online malam ni. Dia kata aku tak mau tinggalan ni, saya tak mau ketinggalan ni. Dia cuba dengar, dia cuba amati, insya-Allah ada keberkatan untuk kita bersama. Meskipun letih, kadang dia serugi kalau dia ketinggalan. Dia cuba spend masa. InsyaAllah kita juga di kalangan as-sabiqun al-awwalun berbanding orang lain. Namun tidak ada martabat yang sama berbanding para sahabat. Mereka sudi beriman tak kala orang lain menolak. Mereka beri harta, beri wang ringgit, beri tenaga, beri nyawa untuk perkembangan Islam walaupun sedia diancam, sedia dicabar, walaupun nyawa itu boleh diceraikan daripada jasad. Bila-bila masa mereka tak gentar kerana mereka lebih gentarkan Allah yang sudah diyakini dalam hidup. Mereka hidup demi akhirat. Hadirin sekalian, Abdullah bin Mas'ud tergolong daripada golongan awal yang memeluk Islam. Dikatakan antara 10 terawal, ada yang menyebut 6 yang terawal. Uniknya ketika ini Abdullah bin Mas'ud, dia bukan sebaya seperti sahabat senior. Dia di kalangan yang masih remaja. Remaja-remaja pun tak sibuk main game. Remaja-remaja pun
tak sibuk dengan urusan sendiri dan memikirkan hal dunia akhirat. Dia dah bijak bistari memikirkan apa itu kebenaran. Ini satu kurniaan Allah kepada insan. Saya, tuan-tuan perempuan, kita nak anugerah ni dalam hidup. Satu bab dah selesai, kita dah jadi Muslim dan Muslimah. Maknanya, kita memegang obat kebenaran agama. Sudut yang lain kita takut dan hidup ni kita terpilih benda yang tak betul. Benda yang bercanggah dengan aturan Allah. Bagaimana nak dapat anugerah? Dapat dibezakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah. Dalam ayat tersebut, yaj'al lakum furqana. Allah Ta'ala akan anugerahkan pembeza. Ada nilai dapat beza antara benar dengan benda yang salah. Kadang sayang, ada orang dari segi solat hebat, tapi benda haram dia juga minat. Ada orang dari segi kuliah sampai ilmu, belajar ilmu ni hebat, tapi dalam bab menyokong benda-benda tak betul, dia masih terlibat. Bab aturan Allah, syariat Allah, dia tak julang. Dia lebih gemarkan sekularisme, dia gemarkan idealisme yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul. Walaupun dilihat kuat beribadat, kuat memakmurkan rumah Allah, tetapi tidak tahu membezakan yang mana betul, yang mana salah. Ia tersasar daripada majlis orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa di jalan Tuhan. Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dia memeluk Islam akibat dakwah daripada Nabi. Nabi tahu Abdullah bin Mas'ud ini kerjanya mengembala kambing. Nabi ini menemui segenap lapisan masyarakat. Nabi temui golongan dewasa, pembesar, pemimpin, hamba abdi, orang miskin. Dakwah Islam ni dia tak pilih orang. Semua sasaran dakwah. Semua aset penting. Saya faham surah Al-Quwah juga ada pendekatan ni. Kita ada program untuk remaja, program untuk kanak-kanak dan sebagainya. Semua sasaran dakwah. Dan begitu juga kita juga sasarkan kepada non-Muslim agar mengenali Islam. Tapi kadang ada orang dia mensasarkan non-Muslim, agenda Islam yang sebenar dia tinggalkan pula. Untuk perkasakan syariat, untuk perkasakan komuniti umat Islam, itu nombor 2. Nombor 1, lebih kepada non-Muslim. Ini juga tak seimbang. Semua itu dijalankan. Semua itu diambil berat. Bila mana Nabi menemui Abdullah bin Mas'ud, Nabi test. Nabi nak ambil kambingnya. Nabi kata, bagi aku akan bagi jumlah wang, kau akan untung, dengan syarat kau jangan bagi tahu pada tuan. Ni untung ni ambil pada kau. Kan, kalau kau jaga, dapat upah jaga saja. Kali ni aku akan beli, aku akan ambil, beli langsung pada kau, bolehlah bagi alasan hilang dan sebagainya. Demikianlah maksud tawaran Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud segera tangkas menyatakan standnya. Prinsipnya dia tak akan khianat. Bahkan dia menegur Nabi kenapa menghasutnya untuk membuat sesuatu yang tak lunak. Kenapa Nabi ni sanggup mempengaruhnya untuk tinggalkan amanah yang sekian lama dia pelihara. Ketika ini Abdullah bin Mas'ud belum lagi kenal Nabi. Dia ada dengar tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah berjumpa secara langsung kerana dia sibuk dengan tugasnya mengembala kambing. Namun dia pemuda yang baik. Nabi pun tersenyum. Nabi pun memuji bagus Abdullah bin Mas'ud. Dalam setengah riwayat, Nabi pun menyebut akulah Nabi Muhammad ataupun pesuruh Allah. Nabi sekadar nak uji sifat amanah Abdullah bin Mas'ud. Maknanya kalau dia Muslim, dia ada potensi yang besar menjadi salah seorang pejuang yang begitu beramanah tanpa khianat. Akhirnya apabila dakwah di hari yang lain sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, dia pun tahu tentang pribadi Nabi. Dia juga berpengalaman berjumpa dengan Nabi. Akhirnya dia pergi menemui Nabi dan menyatakan keislamannya. Abdullah bin Mas'ud menjadi antara golongan awal memeluk Islam. Beliau menjadi begitu berani. Merupakan orang yang pertama menyaringkan bacaan Quran di kota Mekah.
di hadapan orang-orang kafir. Dia menyatakan dia masuk Islam, kemudian dia nak pergi baca Quran. Sebenarnya polisi Nabi, Nabi tak benarkan lagi beribadat terang-terangan. Kerana bentuk ketika itu adalah perjalanan ibadat secara sirriyah. Sila rujuk dan kitab-kitab sirah. Sirriyah bermaksud secara bersembunyi. Belum lagi diperintahkan secara jahriyah terang-terangan. Walaupun kota suci Mekah itu Masjidil Haram milik umat Islam, tetapi perlunya seketika disembunyikan ibadat. Demikianlah kaedah agama. Bukan maksud dalam beragama ni nak tonjolkan semuanya. Ada perkara memerlukan pendekatan. Demikianlah dalam suasana COVID-19 ini ada beberapa pendekatan. Biarpun kita tengok nas tertentu menyuruh solat jamaah, disarankan untuk rapat dan sebagainya, ada kaedah hasil pada kepahaman agama yang meminta kita bertindak untuk maslahah, untuk maqasid. Ini dalam ilmu yang tinggi di kalangan para alim ulama, golongan berautoriti. Kita berilah kepercayaan. Kadang golongan yang mempertikai itu pun, Al-Fatihah pun ada masalah. Golongan mempertikai itu pun sekadar membaca nas dan mempercayai nas tertentu daripada huraian yang tak bertempat. Percayalah kepada golongan berautoriti. Mereka memegang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi polisinya tak boleh ibadat secara jahriyah ataupun terang-terangan. Namun Abdullah Mas'ud sangat tuntas. Dia pergi baca di depan pembesar Makkah dalam Masjidil Haram. Akhirnya dia dibelasah. Dia menerima tekanan. Sehingga kan dia mendapat cedera. Sahabat lainnya lihat peringkat awal tak berani untuk menghalang. Tunggu selesai dahulu. Bayangkan betapa cederanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia bangun tersenyum. Dia berasa bangga kerana tugasnya berjaya mengumandangkan ayat suci Al-Quran dalam Masjidil Haram. Namun tindakan ini tidaklah dibenarkan oleh Nabi. Itulah hari pertama dan hari yang terakhir. Makna di sisi yang lain ialah dia cuba membuktikan perhayatannya. Namun telah dihalang selepas itu oleh Rasulullah dan pihak kaum muslimin. Apa lagi kelebihan Abdullah bin Mas'ud yang riwayatkan di sini? Beliau telah menyertai 2 hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hijrah ke kota Habsyah dan kemudian ke kota Madinah. 2 kali hijrah. Kita dengar biasa aja. Tapi artinya apa? 2 kali tinggal rumah. 2 kali tinggal sanak saudara. 2 kali mengadakan pengorbanan besar. Bukan senang tinggal tengah air. Kita kadang berhijrah, tinggal tanah air, tinggal negeri untuk cari makan. Tapi mereka tinggal tanah air untuk menyuburkan agama dalam diri. Itu lebih besar. Walaupun kita ada tinggalkan wilayah kita seperti Kelantan, Kedah, Pahang, Johor, ada yang datang dari Sabah, Sarawak dan serata pelosok tanah air ni, kita cari makan, kita berhijrah di tempat yang baru, itu juga diraikan dalam agama, itu juga jihad. Ada pahala di sisi Allah. Namun pahala para sahabat lebih besar kerana mereka pergi itu untuk urusan akhirat. Allahu Akbar. Inilah antara yang perlu kita contohi dalam hidup. Ambil aspirasi pada pengorbanan sahabat. Sebab itulah kedudukan tinggi di sisi Allah. Tuan-tuan perempuan, kita juga nak cari kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Bagaimana langkahnya? Buatlah sesuatu pengorbanan yang tinggi. Dalam celah COVID-19 ni, apa jasa kita pada surah Al-Ukhuwah? Apa jasa kita kepada masyarakat Muslim dan Muslim, pada makhluk-makhluk Allah? Kita cuba buat kebaikan tanpa ada rasa terkecuali. Buat kebaikan terperingkat mengorbankan apa kita sayang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap kebaikan yang sejati sehinggalah sanggup memberi apa yang paling disayangi. Maknanya kita cuba buktikan. Contoh yang mudah dalam suasana sekarang, kota untuk solat jamaah. Maknanya bukan semua boleh isi kapasiti itu.
kita cuba mendalui, kita tolong apa yang patut, memakmurkan rumah Allah, buat kebaikan, kita akan mendapat kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Selain itu, Abdullah bin Mas'ud di samping telah berhijrah sebanyak 2 kali, beliau telah menyertai banyak peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bak jihad menang lagi. Kita walaupun ada bakti terhadap rumah Allah, bakti sesama insan, kita belum lagi terlibat jihad sebagaimana sahabat. Sahabat perang berdepan antara hidup dan mati. Perang yang dahsyat seperti perang Badar pertama kali berlaku dalam pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Islam masih lemah, umat Islam sedikit. Kalaulah kalah perang Badar, terkuburlah cahaya Islam di serata dunia kelak. Kemenangan dalam perang Badar akan menentukan survival Islam di seluruh dunia kelak. Mereka perlu menang, mereka perlu berkorban. Golongan terpilih sahaja sanggup berkorban. Antaranya Abdullah bin Mas'ud di kalangan 313 para pejuang perang Badar. Sebab itulah, tuan-tuan puan-puan, kita melihat hadis Nabi memberi jaminan kepada seluruh tentera Badar diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pengorbanan yang sangat tinggi telah menyertai perang pertama dalam dunia Islam. Abdullah bin Mas'ud turut sertai perang Uhud, perang Khandaq, Bai'atul Ridwan dan perang-perang yang lain. Kemasukan beliau iaitu Abdullah bin Mas'ud ke dalam Islam lebih awal berbanding para sahabat yang lain, menyebabkan dia berpeluang menyertai banyak peperangan. Kalaulah ada seorang sahabat sertai satu perang saja, siapa lebih mulia? Kita yang sedang berceramah ni, berkuliah mendengar ilmu ni ke, ataupun sahabat yang sertai satu sahaja perang? Itulah sahabat, itulah insan yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah, kerana perang ini menguji keimanan. Nak pergi perang dengan ilmu, nak pergi perang, nak pergi perang dengan keimanan. Tak dapat pergi perang kalau ia seorang munafik, ia pergi berperang di belakang Rasulullah, seorang kekasih Allah. Tambahan pula, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk di kalangan periwayat wahyu. Ada sahabat bertugas periwayat hadis. Apa maksud periwayat wahyu? Ialah yang mendapat sanad bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar bacaan Nabi, kuasai bacaan dan sampaikan pula kepada sahabat, sahabat pula sampai pada tabi'in, sampai pula kepada orang lain sehinggalah kali ini. Bacaan dipanggil bacaan bersanad, bacaan berqiraat. Bukan maksud sahabat pandai-pandai baca, sahabat baca atas bacaan Nabi. Mereka guna kaedah Nabi bertajwid. Nabi baca dengan lagunya, ini dipegang oleh generasi sahabat. Antara watak utama seperti Ubay bin Ka'ab. Baik itulah Nabi menyebut, boleh rujuk dalam kitab Al-Kafi ini, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala, ambillah Al-Quran daripada 4 orang, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Mu'adz dan Ubay bin Ka'ab. Alhamdulillah, saya serta hadirin sekalian di kalangan asatizah kita ada yang bertalaqi antara sanad dalam bacaan Hafs an Asim adalah daripada Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ringkasnya bacaan tuan imam kita, ustaz kita di surah Al-Khuwah, dia baca tu macam mana yang tertera dalam Rasam Osmaniyah Al-Quran adalah itu daripada bacaan Abdullah bin Mas'ud. Artinya dunia hari ini masyhur dengan qiraat ini, iaitu qiraat Hafs an Asim. Ada lagi qiraat Syu'bah, qiraat Ya'qub, qiraat Warash, macam-macam qiraat. Antara qiraat yang sanadnya dekat ialah qiraat Nafi'. Namun qiraat Hafs yang kita amal, yang kita baca ini adalah antara qiraat yang masyhur, yang diguna pakai satu dunia, kerana dia agak mudah dan dia menempat dan dia agak selari dengan Rasam Osmani. Bukan maksudnya qiraat lain tu tak elok, janggal, tak. Ia juga diamalkan oleh dunia Islam. Tetapi yang agak mudah
yang menempat adalah bacaan Hafs yang berasal dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apakah lagi keunikan Abdullah bin Mas'ud yang riwayat hadis ni? Beliau ada sahabat yang dekat dengan Nabi. Kita tak dapat dekat dengan Nabi dah, tapi kita dekat dengan hadis Nabi. Kita dekat dengan rumah Allah. Kita dekat dengan ingatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini amat penting untuk diamalkan. Mereka beruntung dapat sapa, dapat pegang jasad Nabi, dapat berbakti pada Nabi. Abdullah bin Mas'ud antara tabi'atnya sentiasa menjadi sahabat yang menyarungkan selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kaki baginda apabila baginda bangkit daripada tempat duduk, dan menjaga selipar ataupun sepatu Nabi apabila baginda sedang berurusan ataupun duduk di sesuatu tempat. Dia akan jaga. Nabi ni macam hadis nadirat lah, tak suka susahkan orang. Sahabat yang mahu buat. Ada sahabat tak tidur malam seperti Sayyidina Bilal, seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jaga di daun pintu rumah Nabi, takut musuh datang di tengah malam. Nabi menyedari kelibat sahabat ni, Nabi minta baliklah. Tak apa, Allah jaga aku. Sebagaimana firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah memeliharamu daripada ancaman manusia. Namun sahabat berusaha membuktikan sayang Nabi. Waktu manusia tidur, mereka tak tidur. Mereka nak Nabi lah yang tidur sejahtera. Mereka nak tengok Nabi sepanjang waktu. Mereka nak jaga Nabi biarpun satu duri pun tak akan diizinkan terkena pada jasad Nabi yang mulia. Hadirat yang dirahmati Allah, sahabat lain pun mempunyai perhayatan yang sama. Bukanlah maksud sahabat tak pergi jaga rumah Nabi itu tak sayang Nabi. Masing-masing ada cara yang tersendiri. Macam kita lah, di samping baca Quran, amal ma'thurat, ada yang berselawat pada Nabi tiap-tiap hari. Ada yang selawat 1000 kali. Ada yang just 1 kali sehari. Itu juga sebahagian pada simbol ingat Nabi daripada tak berselawat langsung. Ada orang bila nak berdoa, selawat aja tanpa berdoa lanjut. Dalam pahaman daripada nas-nas, orang yang selalu ingat Nabi, doanya juga akan diangkat. Tambah lagi lah dengan selawat pujian kepada Allah, dikumandangkan doa itu mustajab. Atau wasilah supaya doa saya, tuan-tuan perempuan, diberkati, diangkat di sisi Allah. Banyak kala kita berselawat. Supaya mudah urusan, berselawat. Itu juga usaha menampingi Nabi secara tidak langsung. Dan berlaku secara langsung. Apakah maksud saya berlaku secara langsung? Meskipun kita bukan menghadap Nabi. Nabi berlainan zaman. Nabi sudah diwafatkan. Tak langsung tu usaha kita yang sedang kita buat. Tak langsung usaha yang sedang dibuat. Secara langsung ialah sebagaimana hadis yang sahih, adanya malaikat yang akan mengutip selawat, dihantar kirim terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar selawat daripada penduduk dunia ni. Yang duduk di Selangor, yang duduk di wilayah, yang duduk di Kedah, yang duduk di Perak, duduk di mana jua hujung dunia, berselawat pada Nabi sampai segera hasil perantara para malaikat khas yang mengutip selawat bila mana kita sebut antara zikir yang ikhlas. Dia akui oleh ulama-ulama tasawuf. Bila kita selawat itu tersirna, terzahir, tercetus hasil pada jiwa yang bersih. Kerana kita faham Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nabi Muhammad perlu dipuji. Bila mana dipuji Nabi, akan berserta pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang selawat pada Nabi sudah tentu juga, kalau benar dia berselawat betul pada Nabi, dia juga banyak memuji Allah. Sebab itulah dinilai orang yang berselawat ini adalah orang yang ikhlas. Kerana dia menunaikan semua tuntutan zikir ataupun tuntutan ingatan kepada Allah. Bila ingat pada Nabi, terheret bersama ingatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi ni tak suka susahkan manusia. Nabi tak minta pun, Abdullah bin Mas'ud, tolonglah simpan kasut. Nabi bukan macam tu. Apa iktibarnya?
Adik hadirat, kita jangan order bukan-bukan pada manusia walaupun kita berkuasa. Walaupun kita ada orang gaji, kita ada pekerja, jangan order yang bukan-bukan. Jangan tunjuk sangat kuasa. Janganlah berlebih-lebihan kerana ini tak disukai oleh Nabi SAW dan juga kehendak Allah. Allah Ta'ala tak mahu adanya takabur, adanya merendah-rendah manusia. Pengalaman saya sebagai salah seorang pekuliah tabung haji, ada jemaah cerita, kata Dr. Yusri, kami ni sedih tengok seorang jemaah. Sudahlah mutawif tu cerita perjalanan haji, pimpin jamaah, tolong apa yang patut dalam bas. Bila turun bas, gamak seorang jamaah ni minta pada mutawif tu kutip kasutnya. Atas alasan, bantulah saya. Ni kerja kan, ambillah kasut. Sanggup dia keluarkan arahan semikian. Benda itu kita boleh faham. Jangan kita menyusahkan pihak yang lain. Adik-adik, dalam 2 minit ini, atas kesempatan masa yang ada, ingin saya sampaikan yang tak akhirnya adik sekalian, bahawasanya Abdullah bin Mas'ud memegang banyak rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Memegang amanat-amanat penting. Ada sahabat yang lebih khusus seperti Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman. Kalau hari ini kita panggil macam setiausaha. Dia ada simpan maklumat, termasuklah nama-nama munafik. Sayyidina Umar bin Khattab amat khawatir dengan Sayyidina Huzaifah. Takut-takut namanya ada. Dia pergi pernah tanya kepada Sayyidina Huzaifah. Atas peristiwa inilah golongan Syiah kata, benarlah Umar ni munafik, sebab itu dia pergi tanya. Sebenarnya pergi tanya itu tanda beringat, tanda takwa. Kalaulah benar munafik, nak pergi tanya apa, memang dah ada. Kan nak pergi tanya, macam pergi tanya pada polis, pesalah pergi tanya pada polis, memang dah ada bukti pada polis, tak perlu tanya. Kalau tanya tu cari nahas. Sayyidina Umar, dia bukan cari nahas, dia bukan dalam list munafik. Dia pergi tanya itu tanda takut kepada Allah. Kerana bagi para sahabat, sejenak tak ingat akan Allah macam munafik. Itu perasaan, itu feeling untuk menambahkan lagi taqarrub ataupun taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekadar ini dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kita dapat berbincang sedikit mengenai manaqib ataupun biografi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan dapat kita contohi dalam hidup sedikit ke arah menjadi insan yang benar-benar beriman pada Allah. Akhirnya keberkatan hidup akan singgah kepada kita semua. Walaupun berbeza taraf, tetap kita ada perhatian di sisi Tuhan akibat kita berusaha dan beramal soleh. Saya pun maaf di atas terlanjur bicara. Yang baiknya datang daripada Allah. Mudah-mudahan dapat manfaat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita sambung pada keterangan yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz. Ya, lama tak jumpa. Alhamdulillah dapat bertemu hari ini. Secara langsung. Siap Ustaz. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar luang masa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah. InsyaAllah. Selamat tunai solat Isyak. Baik-baik Ustaz. Baik. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz.